Hudal linnas, kita tahu ayat tu kan. Bulan turunnya Al-Quran bulan Ramadan ini kan. Masa inilah kita nak dating lama-lama dengan Al-Quran. Masa inilah kita nak baca Al-Quran. Masa inilah kita nak baca. Dan ada setengah orang tu dia ambil kesempatan untuk hafal Al-Quran, hafal surah-surah yang tertentu. Dan ada yang baca, ada yang hafal, dan ada yang mentadabbur, membaca makna-makna di sebalik ayat yang dibacakan. Ada juga yang baca, yang faham, hafal, dan buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Dan yang paling penting sekali, kita baca, kita faham, kita hafal, dan kita buat. Dan kita ajak juga orang lain agar mengulang apa yang kita lakukan dengan Al-Quran. Begitu juga bulan Ramadan ini dapat mencegah kita daripada maksiat. Ramadan membuatkan kita tiba-tiba berubah watak. Ini biasa berlaku. Tak bertudung dia bulan lain, tiba-tiba bulan Ramadan bertudung. Macam pakai helmet pula kan. Naik motor pakai, turun motor tak pakai. Macam tu kan. Jadi baik dia. Tiba-tiba bulan tu elok dia berbunga kan. Cakap pun baik kan. Macam good-good macam tu lah kan. Elok sangat dah tu. Tiba-tiba dia jadi baik pada bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan orang-orang kuek Mak Kimbong, restoran Mak Kimbong ya, penganjur Maha Buffet 2023, dan seterusnya semua yang hadir, sama ada yang duduk kat meja ataupun tengah leko memilih makanan, sesemualah ya. Saya nampak masing-masing khusyuk betul dengan ceramah hari ini ni, sambil-sambil melihat makanan kan. Jadi itu dah biasa tu. Jadi saya setiap, boleh kata tahun ni di sini saya dah ni kali keempat tu, kali ketiga sekejap, kali compare kan. Jadi saya dah biasa dah tu. Tapi okey lah orang ambil makanan. Kalau ceramah kat kedui kahwin lagi pula saya ceramah orang dah makan kan. Jadi ini okey ni. Jadi hari ini tajuk kita adalah indahnya Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, berbicara tentang Ramadan, umat Islam sentiasa merindui, menantikan kehadiran Ramadan yang syarat dengan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan pahala yang besar di sisinya kepada setiap mukmin yang menghidupkan bulan itu dengan ibadah berpuasa dan beramal dengan amalan sunat yang lain. Sebab itulah kehadiran Ramadan semenjak dahulu lagi kan, telah pun berjaya mengubah cara fikir, keadaan, suasana, landscape sosial umat Islam dengan terzahirnya satu watak yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain kan. Ramadan is beautiful, Ramadan is amazing. Begitulah yang boleh kita katakan tentang bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni, Ramadan Al-Mubarak. Dan setiap lapisan masyarakat, tak kira yang muda maupun yang tua, kesemuanya terpanggil untuk melakukan ibadah puasa di siang hari dan juga bersolat sunat tarawih pada malamnya. Malahan amalan sedekah dan infak begitu rancak dilakukan demi mendapat pahala yang besar. Jadi tawaran pahala inilah antara keindahan bulan Ramadan dan keberkatan dan kebaikan-kebaikan Allah berikan menjadikan bulan Ramadan ini sangat indah jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tawaran pahala yang dijanjikan Allah ini menjadi daya semangat buat umat Islam memperkasakan jiwa masing-masing semasa berada di dalam bulan Ramadan ini. Kita nak mantapkan jiwa kita, mantapkan hati kita, mantapkan diri kita pada bulan ini. Jika sebelumnya mungkin kita merasa cukup liat dan terasa culas, terasa susah untuk bersolat berjemaah di masjid ataupun surau, maka di bulan Ramadan ini seolah-olah ada satu magnet yang menarik jiwa dan hati untuk menjadi pendamping kepada rumah Allah. Seandainya sebelum munculnya Ramadan, mungkin tangan kita merasa berat
untuk mengeluarkan duit dari poket untuk dimasukkan ke dalam tabung masjid surau untuk bersedekah, tetapi Ramadan menjadi pengubat hati yang kedekut itu. Sebab itulah dikatakan bulan Ramadan ni bulan yang amazing, bulan yang hebat, bulan yang indah, bulan yang cukup istimewa. Dan kesemua ini berpunca daripada penghayatan bersungguh-sungguh yang berakar umbi dalam jiwa kita semenjak dari kecil lagi, bahawa Ramadan jangan dilepaskan begitu sahaja. Jangan dilepaskan. Sebaliknya ia perlu dihayati sepenuhnya supaya apa yang dijanjikan Allah akan dapat diperolehi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada melaporkan dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya bagi Allah orang yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan, setiap hamba orang daripada mereka mempunyai doa yang mustajab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini merupakan hadis sahih. Ramadan juga menarik minat setiap umat Islam untuk menjadi teman akrab Al-Quran. Bulan lain tak, tapi bulan Ramadan dia jadi teman akrab pada Al-Quran. Bulan inilah golongan mukmin seakan-akan berlumba-lumba sesama sendiri dalam menggiatkan bacaan Al-Quran, tidak kira sama ada pada siang hari maupun pada malam harinya. Waktu inilah juga kitab suci Al-Quran begitu popular dan menjadi sumber bacaan yang wajib. Seandainya sebelum ini kitab suci yang teragung itu mungkin sekadar berada di dalam rak tersusun kemas, sesekali sahaja dibelek untuk dibaca, namun dari bulan Ramadan ini mengubah sikap itu kepada menjadikan Al-Quran sebagai teman rapat, teman akrab yang sangat digemari. Jadi sekali lagi, Ramadan ini indah, indahnya Ramadan, ya. Salman Al-Farisi, pakar strategi perang ulung, ada meninggalkan kata-katanya mengenaan Ramadan yang tentu sangat mengujakan kita untuk terus beristiqamah dalam memaksimumkan amal ibadah dan amalan sunat semasa bulan yang barakah ini. Kata beliau, permulaan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya keampunan, dan pengakhirannya adalah pembebasan daripada api neraka. Sedangkan sebelum itu pun umat Islam sudah insaf dan sedar bahawa Ramadan satu-satunya bulan yang dirakam namanya di dalam Al-Quran pastinya memiliki fadilat terbesar yang merupakan satu hadiah buat umat Islam yang memanfaatkan. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang kedua, ayat yang ke-33 hingga 35, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam, dan lelaki yang beriman serta perempuan yang beriman, dan lelaki yang taat serta perempuan yang taat, dan lelaki yang benar serta perempuan yang benar, dan lelaki yang sabar serta perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah diri kepada Allah serta perempuan yang merendah diri kepada Allah, dan lelaki yang bersedekah serta perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa serta perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang memelihara kehormatannya serta perempuan yang memelihara kehormatannya, dan lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semua keampunan dan pahala yang besar. Abu Hurairah juga turut menyenaraikan satu lagi sabda Nabi SAW yang berbentuk hadis qudsi yang menjelaskan betapa hebatnya puasa pada Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa pada satu hari, maka janganlah berkata perkataan yang kotor dan menjerit-jerit. Sekiranya seseorang mencelanya atau mengajaknya bergaduh, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Demi zat dan jiwa Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengan kedua-duanya, iaitu berbuka puasa ketika dia gembira dan berbuka puasa, dan keduanya bertemu dengan Tuhannya, dia gembira dengan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Panjang dan padat isi kandung pengajaran yang disampaikan menerusi hadis ini. Kalau kita lihat di awal hadis itu menyatakan bahawa puasa adalah untuk Allah. Allah sahajalah yang akan membalas ganjarannya, dan tentu sekali ia berlainan dengan amal ibadah yang lain seperti salat, zakat maupun haji ataupun sedekah yang sudah pun setengahnya dinyatakan jumlah ganjaran pahala yang diberikan Allah. Sesungguhnya aura Ramadan sudah pun bermula apabila iklan mempromosikan produk-produk tertentu dengan melabelkannya sebagai jualan Ramadan dan sebagainya. Ini juga sebenarnya satu daya tarikan tersendiri untuk mencuri minat pembeli. Malah aura Ramadan semakin terasa apabila pihak pengurusan masjid dan surau begitu beria mempersiapkan rumah Allah untuk menyambut kehadiran jemaah bagi mengerjakan solat fardu dan solat sunat tarawih berjemaah. Malah tidak kurang juga yang sedang berkira-kira untuk memilih bazar Ramadan yang hendak dikunjungi. Nyata Ramadan yang bakal menjelma, Ramadan yang menjelma ini memercikkan aura. Tetapi janganlah sesekali kita lupa bahawa Ramadan seharusnya kita isikan dengan perkara yang disunatkan oleh Rasulullah SAW dengan tidak sama sekali bertindak melakukan sebarang pembaziran. Biarlah bazar Ramadan menjadi platform untuk memudahkan pembelian barangan keperluan dan bukannya sebagai medan pembaziran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat hebat, kan? Bulan yang sangat hebat. Kalau kita tengok kehebatan antara yang boleh kita lihat pada bulan Ramadan ini, yang pertamanya adalah sedekah. Kalau sebelum ini kita boleh tahan susah nak sedekah, boleh tahan susah nak bersedekah, tiba-tiba kadang-kadang pengemis nak minta sedekah depan mata kita pun kita boleh buat tak tahu. Tapi tiba-tiba bila tiba bulan Ramadan, jangankan yang depan mata, yang kita tak nampak, yang duduk dekat hujung dunia pun kita rasa nak bantu. Sebab kita tahu bahawasanya betapa besarnya pahala dan ganjaran bila bersedekah pada bulan Ramadan. Itu pertama, bab sedekah, ya. Macam hari ni lah, kalau kita bawa pergi Maha Buffet ni, kalau datang kan, janganlah beli untuk diri kita, ya, belanjalah kawan-kawan. Belanja kawan-kawan, kan, bookingkan table untuk kawan-kawan kita, biar kawan-kawan kita pun merasa juga. Sebab kita kalau mari makan orang yang berpuasa, maka kita dapat pahala yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Jadi salah satu cara yang kita boleh buat. Yang keduanya, solat sunat. Kalau kita tengok, kalau bulan-bulan biasa terasa berat nak dirikan solat, kan? Solat sunat boleh lagi. Dah solat 5 waktu pun rasa macam tak cukup bagus dah, kan? Macam tu. Tapi bila tiba Ramadan, jangan kau solat fardu. Kalau tertinggal solat sunat pun kita akan rasa gelisah sangat-sangat, rasa macam tak lengkap hari kita tanpa dirikan solat-solat, terutamanya solat sunat tarawih dan juga solat sunat tahajud sebelum sahur. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Baca Quran. Kalau sebelum ni, kalau dapat baca Quran satu hari satu muka pun dah rasa heaven kan? Rasa hebat benar kan? Tetapi pada bulan Ramadan, kan, jangankan sehari satu muka, sehari sejuzuk pun sanggup. Ramai yang akan berusaha untuk meluangkan masa untuk 20 muka surat ni. Malah ada yang target sehari sampai 5 juzuk pun ada, kan? Masya Allah. Itulah indahnya Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana dia rasa indah sangat, rasa seronok sangat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Ialah Ramadan merupakan bulan Al-Quran, kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Kita tahu ayat tu, kan? Bulan turunnya Al-Quran bulan Ramadan ini, kan? Masa inilah kita nak dating lama-lama dengan Al-Quran. Masa inilah kita nak baca Al-Quran. Masa inilah kita nak baca, dan ada setengah orang tu dia ambil kesempatan untuk hafal Al-Quran, hafal surah-surah yang tertentu. Dan ada yang baca, ada yang hafal, dan ada yang mentadabbur, membaca makna-makna di sebalik ayat yang dibacakan. Ada juga yang baca, yang faham, hafal, dan buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Dan yang paling penting sekali, kita baca, kita faham, kita hafal dan kita buat, dan kita ajak juga orang lain agar mengulang apa yang kita lakukan dengan Al-Quran.
Begitu juga bulan Ramadan ini dapat mencegah kita daripada maksiat. Ramadan membuatkan kita tiba-tiba berubah watak. Ini biasa berlaku. Tak bertudung dia bulan lain, tiba-tiba bulan Ramadan bertudung. Macam pakai helmet pula kan. Naik motor pakai, turun motor tak pakai. Macam tu. Kan? Jadi baik dia. Tiba-tiba bulan tu elok dia berbunga. Kan? Cakap pun baik kan. Macam good-good macam itulah kan. Elok sangat dah tu. Tiba-tiba dia jadi baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tiba-tiba dia jadi orang yang sangat taat. Jaga solat dia. Rajin sedekah, berubah watak kan. Kemudian pada bulan Ramadan juga rasa nak marah, rasa nak bergaduh, nak mengata, nak menipu, semua tu kita tahan. Kan? Sebab tak nak pahala puasa kita berkurangan. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Pencuri pun pandai tangguh agenda nak mencuri. Kadang-kadang postpone tu. Kan, tunggulah lepas raya baru curi balik dia kata kan. Macam itulah kan. Sebab apa? Sebab nak jaga. Kan, walaupun hakikatnya ada juga yang mencuri pada bulan puasa, tapi sebelum nak mencuri tu confirm dah fikir banyak kali dah nak mencuri pada bulan Ramadan. Kan? Dan paling yang kita boleh ingat dulu kan, kita akan lihat bagaimanakah kan dalam suasana tradisi berbuka puasa dengan keluarga. Kan? Itu juga pastinya akan mendatangkan kita ni menjadi orang yang cuba menjaga hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Kalau di Syria kan kita lihat berapa buah kelab malam sebelum sampai pada hari Syawal ni, mereka akan tergantung di keluar papan tanda kelab malam tu di Syria tertulis besar yang bermaksud tutup sebab Ramadan. Bayangkan kelab malam pun tutup sebab Ramadan. Jadi walaupun nampak macam kelakar lah kan, kelab malam pun tutup sebab Ramadan, tapi maknanya seolah-olah tak berdosa pun berkelab malam pada bulan-bulan lain. Macam tu lah. Bulan Ramadan ni dia tutup kan, seolah-olah bulan lain tak ada hal, bulan puasa tutup sebab hormatkan Ramadan kan. Tetapi bagusnya adalah mereka yang berada di kelab malam pun terasa besarnya Ramadan ini dengan memberikan penghormatan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tuan-tuan dan muslim. Maka janganlah kita sia-siakan peluang yang ada pada bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini membuatkan keimanan kita semakin tinggi, semakin berkualiti, dan yang paling penting semoga matlamat untuk memiliki takwa itu tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok bulan Ramadan ini juga adalah merupakan bulan yang mana kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat kita hendaklah bertaubat dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kalau anda kata kita tengok la'allakum, kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita tengok keadaan ini kan, tengok keadaan ini, ayat tu memberitahu mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa, maka bukan semua dapat takwa tu. Jadi kan semua dapat takwa tu, nak dapat takwa tu, nak dapat takwa tu adalah dengan usaha. Itu sebabnya bila sampai bulan Ramadan adanya tawaran yang dibuat. Tapi kalau kita tidak merebut peluang ini, maka kita tak akan dapat. Kan, tawaran dah ada tapi tak dapatlah. Contoh kan, kita tawar kat kawan kita, jom datang Maha Buffet. Dekat sana ada ikan semilang sadap. Ikan keli masak belado, terbaik, mengeletek nyawa dak sadap ajak. Tapi kalau dia tak datang, dia tak dapat. Dia tak hadirkan diri dia tak akan dapat. Jadi itulah yang perlu kita usahakan untuk mendapatkan tawaran-tawaran yang disediakan. Kan? Kalau kita tengok tawaran jualan murah ada di mana tempat.
daripada barangan perhiasan, tak ketinggalan iklan-iklan perabot kediaman, tawaran-tawaran penurunan harga dan kadar faedah pembelian kereta untuk bersempena musim perayaan pun ada. Jangan pula dilupa tawaran-tawaran berbuka puasa, termasuklah dekat Maha Buffet kan. Jadi kadang-kadang ada di restoran yang mewah, kadang-kala mencecah ratusan ringgit. Bagi tujuan itu, nasib baik dekat sini tak semahal itu, sini baru 89 kan. Ini kerana mahu merebut tawaran-tawaran tadi, maka pastinya memerlukan sejumlah wang yang tertentu. Apabila melihat tawaran-tawaran disediakan ini, maka timbullah beberapa persoalan yang perlu dicari jawapannya. Pertama, adakah bulan Ramadan, bulan puasa, malahan sambutan Aidilfitri nanti hanya berkaitan dengan pakaian, kereta, perabot serta makanan? Tak. Dia lebih besar, lebih luas daripada itu. Adalah penjiwaan kita dalam menghadapi hari akhirat. Menghadapi yaumul akhir, menghadapi hari akhirat. Dan tawaran yang kita kejar ini bersama dengan bulan Ramadan yang mulia ini, apakah ini kefahaman masyarakat hanya sekadar bersifat material semata-mata, atau apakah ini kefahaman yang cuba dipaksakan ke atas masyarakat Muslim pada hari ini? Maka sedarkah masyarakat Islam hakikat sebenar bulan Ramadan ini? Sebenarnya membuat persediaan Aidilfitri di bulan Ramadan ini tidaklah merupakan satu kesalahan, ya? Tidaklah menjadi satu kesalahan, ya? Tak ada masalah asalkan kita berpegang teguh dengan prinsip kesederhanaan dalam usaha itu. Malah yang lebih utama ialah persediaan itu tidak menghakis makna sebenar Ramadan. Jangan kita terlalu gairah membuat persiapan Aidilfitri sehingga kita lupa bahawa Allah menyediakan tawaran lebih hebat di bulan Ramadan ini. Malah sesungguhnya tawaran Allah, ya, tawaran yang Allah nak berikan kepada kita ini adalah lebih hebat lagi, ya, lebih hebat lagi kepada kita, ya. Malah tawaran Allah itu terlalu luar biasa dan amatlah rugi jika sekiranya kita lalai dan gagal merebutnya. Untuk memahami tawaran yang diberikan, kan, tawaran yang disediakan tadi, seharusnya hadis Rasulullah SAW dirujuk. Antara hadis tersebut ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup dan diikat serta dibelenggu syaitan dan iblis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malahan mengerjakan amal ibadah dalam bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri, seperti mana disebut dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan sembahyang sunat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan untuk mendapatkan keredaan Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya, yakni dosa kecil yang telah lepas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah betapa indahnya, betapa hebatnya bulan Ramadan. Maka oleh itu beruntunglah umat Islam yang berjaya merebut pelbagai ganjaran pahala di bulan ini, terutamanya bagi mereka yang tekun mengerjakan pelbagai ibadah wajib dan sunat serta berjaya menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarangnya. Seharusnya umat Islam berlumba-lumba merebut pelbagai tawaran kebaikan yang dihidangkan pada bulan Ramadan. Ini boleh dilakukan dengan mempertingkatkan kualiti amalan-amalan yang wajib, menambah amalan-amalan sunat, meningkatkan kesabaran dan sebagainya. Dalam pada itu, bulan Ramadan juga menjanjikan tawaran hebat kepada kesihatan manusia, kerana ketika inilah perut dapat berehat setelah bekerja keras sepanjang tahun. Tidak ketinggalan juga pada bulan Ramadan, kan, tidak ketinggalan juga pada bulan Ramadan ini kita dapat melihat betapa kita berpeluang memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan cara membayar zakat, bersedekah, mengunjungi ibu bapa di kampung dan dapat berbuka puasa bersama sebagaimana biasa. Dengan itu wajarlah umat Islam merebut ganjaran kebaikan di bulan yang mulia ini. Walaupun terdapat pelbagai tawaran kebaikan dalam bulan Ramadan, namun pada akhirnya tawaran terhebat adalah agar umat Islam menjadi lebih bertakwa. Itulah matlamat yang tertinggi di sepanjang bulan Ramadan ini. Ini jelas dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu,
la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan walaupun terdapat pelbagai tawaran, walaupun terdapat pelbagai tawaran kebaikan dalam bulan Ramadan ini, namun pada akhirnya tawaran terhebat adalah untuk dapatkan takwa. Dan kalau kita dapatkan takwa ini, sudah tentulah hakikatnya kan Ramadan adalah kita memahami dia sebagai satu bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik, untuk mengasuh kita, untuk menjadikan kita mempertingkatkan ketakwaan. Semoga dengan berakhirnya Ramadan ini nanti, kita semua akan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, antara yang kita boleh rebut adalah membaca Al-Quran. Hebatnya membaca Al-Quran, banyaknya ganjaran Allah Ta'ala akan berikan kepada kita, kan? Banyak betul ganjaran Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rajin-rajin kita bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan, maka akan dimudahkan Allah untuk kita masuk syurga. Kerana tadarus Al-Quran merupakan kegiatan mempelajari atau mengkaji tentang bacaan dan kandungan dari segi ayat suci Al-Quran. Maka amalan yang satu ini pun jangan hanya dikerjakan pada bulan Ramadan saja, namun pada hari biasa, dan mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Kerana membaca serta mendalami kandungan dari ayat suci Al-Quran membawa banyak sangat manfaat, dan begitu juga orang yang menyemak bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membacanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Demikianlah tuan-tuan sekalian dipaparkan, kan, tentang bagaimana hebatnya kemudahan-kemudahan diberikan kepada kita. Sesungguhnya kebaikan itu akan datang dengan sendirinya jika datang di bulan Ramadan. Kegiatan utama dilakukan selain berpuasa ialah membaca Al-Quran. Tentunya membaca dengan tajwid yang baik, dan juga kita membuat tadabbur, memahami dan mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Allah juga memberikan peluang kepada kita untuk mengerjakan tadarus Al-Quran. Semoga dengan itu kita akan menjadi insan yang berkat, apatah lagi membuat target menghatam Al-Quran, dan ini akan diperolehi keamanan dan sesungguhnya luar biasa pahala di sisi Allah yang mengajak kita kepada beribadah. Maka Allah membenarkan kita menyediakan peluang untuk beribadah ini. Di penghujungnya, penuturannya, kalau kita melihat bahawa keistimewaan membaca Quran adalah ketika seseorang mendapatkan masalah, tak kira apa masalah sekalipun, masalah ekonomi, masalah hukum, keluarga, pendidikan, pasangan, ilmu pengetahuan dan sebagainya, maka kaum muslim yang membaca Al-Quran akan menemukan khazanah Islam yang sangat mendalam, dan tentunya kita akan semakin mendalami ilmu-ilmu Allah lainnya yang ada di alam semesta. Adapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehebatan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan antaranya mendapatkan pahala yang melipat kali ganda, menjauhi dari golongan syaitan, lebih mengetahui apa saja terdapat dalam kandungan Al-Quran, membuat hati tenang, membangunkan fikiran yang positif, dimudahkan masuk syurga, mendapatkan syafaat di alam kubur, melancarkan rezeki, memberikan kenikmatan, kedua orang tua di hari kiamat, membuat hati tenteram. Maka marilah kita sama-sama membaca Al-Quran dan tentunya berlumba-lumba melakukan kebaikan, kan, dari bulan yang berkat dan keampunan ini, dan bulan keampunan dan bulan yang berkat ini, yang mana bulan ini Allah janjikan pelbagai ganjaran untuk kita semua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, begitu juga bulan Ramadan ini dikatakan hebat. Kenapa? Kan, bagi yang benar-benar menjalankan ibadah puasa, dia akan terdorong untuk melakukan amal-amal soleh dan tertahan daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Dan itulah hebatnya puasa Ramadan. Cuma Ramadan yang saat datang waktunya boleh menghentikan orang daripada membuat maksiat, menghentikan orang daripada membuat maksiat. Dan begitu juga kehebatan bulan Ramadan ini adalah apabila pintu syurga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup. Itu adalah antara kelebihannya, antara kelebihannya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok bulan Ramadan ini, pintu neraka ni terkunci mati, kan? Terkunci dan tidak akan dibuka.
tidak akan dibuka. Jadi kalau dah dikunci, janganlah kita sibuk-sibuk nak buka pula, kan? Kan. Jadi kita jagalah tuan-tuan dan puan-puan, jaga. Jangan kita tak jaga. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pun dalam bulan Ramadan ini kita dapat terlalu banyak kelebihan. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan, sediakan untuk kita. Cuma kalau kita tak nak mengambil peluang ini, maka jadilah kita manusia yang sangat rugi. Itu yang kita kena fahami. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka kalau kita melihat hebatnya ibadah puasa ini, ramai yang minta Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Orang minta, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Tetapi bila minta sampai kepada Ramadan ni, rupanya dia bukan kosong saja, tetapi dia merupakan satu perkara yang memang Allah sertakan di dalamnya kelebihan-kelebihan yang sangat hebat, yang menjadikan bulan Ramadan ini indah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dan apabila dah disediakan untuk kita, maka rugilah kita seandainya kita tidak mahu untuk memanfaatkannya untuk tujuan kita mengejar pahala-pahala untuk mencapai keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kalau melihat kepada Ramadan, orang itu merasa gembira. Dalam satu hadis riwayat Imam Nawawi, seandainya kita merasa gembira dengan Ramadan, maka orang itu akan diharamkan tubuhnya daripada dijilat, disentuh oleh api neraka, kan? Akan diharamkan. Maka rugilah kita kalau kita tak boleh merasa gembira. Tapi yang ramainya gembira nak sambut Syawal mungkin adalah, kan? Tapi gembira menyambut Ramadan ni macam jauh lagi. Tengoklah hari ni tuan-tuan dan puan, kan? Tengok hari ni ramai betul orang yang datang ni, kan? Makin ramai daripada hari pertama saya datang, ramai betul, kan? Jadi menunjukkan apa? Kegembiraan orang menyambut, bukan nyambut Ramadan, berbuka puasa di bulan Ramadan. Tu dia. Tak apalah, tapi paling tidak adalah kegembiraan seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam hadis tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka peranan kita sebagai umat Islam pada bulan Ramadan ini, maka kita kena memahami, kan? Kita perlu memahami mengapakah kita berpuasa, mengapa kita kena puasa, kenapa kita perlu buat amalan yang baik selain pada dilipat kali gandakan pahala. Kerana salah satunya adalah untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Itu pertama. Yang kedua, demi untuk mengawal hawa dan nafsu kita. Dan begitu juga yang ketiga, tujuannya adalah untuk menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu, kan? Nampak makin lama makin ramai ni, kan? Jadi macam mana pun teruskan memilih. Jangan risau, makanan tu sentiasa ada. Ambil, makan sikit-sikit, kang tak cukup pergi ambil lagi, tak ada masalah. Tak ada masalah, kata dia. Jangan risau. Hari ni Samsul Debat belanja. Samsul Debat belanja dekat meja dia je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat berbuka puasa pada hari ini. Hari ini saya maklumkan kehadiran hari ini sekitar 1,200 orang hari ini. Tahniah. Saya difahamkan macam tu lah, lebih kurang. Betul tak? InsyaAllah 1,000 lebih lah, 1,000 lebih. So jangan risau, ada lagi sampailah menjelang, selagi tak umum raya, adalah kat sini. Datanglah. Tapi kalau pagi raya kau tak ada saudara mara pun, jangan datang sini, sebab orang sini semua nak beraya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian meminjamkan telinga dan hati bagi mendengar pengisian saya pada hari ini.
InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.